Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya ialah Datuk Dr. Rohaizat. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa pada hari ini Malaysia mencatatkan bilangan kes pulih pada jangkitan COVID-19 sebanyak 630 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah 37,254 kes, iaitu bersamaan dengan 73.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Pecahan kes pulih mengikut negeri adalah seperti berikut. Negeri Sabah 237 kes, Selangor 170 kes, Negeri Sembilan 109 kes, Pulau Pinang 31 kes, Wilayah Persekutuan Labuan 25 kes, Perak 22 kes, Sarawak 13 kes, Kedah 8 kes, Terengganu 7 kes, Melaka 4 kes, Johor 3 kes dan Kelantan 1 kes. Secara keseluruhannya sehingga 18 November 2020 jam 12 tengah hari sebanyak 660 kes baru telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 50,390 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 pula adalah 12,814 kes. Negeri Sabah mencatatkan sebanyak 387 kes, iaitu bersamaan dengan 58.6% daripada jumlah keseluruhan kes positif pada hari ini. Negeri-negeri Lembah Kelang pula mencatatkan sebanyak 173 kes positif pada hari ini, iaitu penurunan sebanyak 345 kes atau 66.6% daripada jumlah 518 kes positif yang dilaporkan semalam. Daripada 173 kes positif yang dilaporkan di ketiga-tiga negeri di Lembah Kelang ini, sebanyak 77 kes iaitu 44.5% adalah daripada kluster-kluster yang telah dikenal pasti. Sebanyak 171 kes iaitu bersamaan dengan 25.9% yang dilaporkan pada hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di Pusat Tahanan Sementara dan Penjara. Ini melibatkan kluster Pusat Tahanan Sementara Tawau 135 kes, kluster GK Tawau 12 kes, kluster Tembok 9 kes, kluster Penjara Seberang Perai 6 kes, kluster Rumah Merah 4 kes, kluster Matabai 4 kes dan kluster Penjara Sandakan 1 kes. Ingin dimaklumkan daripada 660 kes baru pada hari ini, terdapat 4 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Kes-kes tersebut melibatkan 2 warga negara dan 2 bukan warga negara yang tiba dari negara Turki 2 kes, India 1 kes dan Arab Saudi 1 kes. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 387 kes telah dilaporkan, iaitu 262 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 85 kes daripada kluster-kluster baru, iaitu kluster Sabaru, kluster Tomher dan kluster Garden. 51 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 74 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Selangor, 139 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 67 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 2 kes daripada kluster baru iaitu kluster Putra 18. 28 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 44 daripada saringan lain-lain saringan. Di Negeri Sembilan, 31 kes telah dilaporkan, iaitu 25 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 2 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 4 kes daripada lain-lain saringan. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 29 kes telah dikesan, iaitu 9 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 4 kes daripada kluster baru, iaitu kluster murni, 4 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 16 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Pulau Pinang, 16 kes telah dikesan, iaitu 14 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 4 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Seri Pasir. 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 1 kes severe acute respiratory infection.
Di negeri Perak, 16 kes telah dilaporkan, iaitu 12 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 3 kes severe acute respiratory infection dan 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif. Di wilayah Persekutuan Labuan, 13 kes telah dikesan, iaitu 5 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 4 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 4 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Kedah, 11 kes daripada kluster-kluster sedia ada telah dikesan. Di Melaka, 4 kes daripada kluster sedia ada telah dikesan. Di negeri Sarawak, 3 kes daripada kluster baru iaitu kluster besi Demak telah dilaporkan. Di negeri Johor, 3 kes daripada kluster-kluster sedia ada termasuk 1 kes daripada kluster baru iaitu kluster Parit Kasan telah dilaporkan. Di negeri Kelantan, 3 kes dari kluster-kluster sedia ada telah dilaporkan. Di wilayah Persekutuan Putrajaya, 1 kes daripada kluster baru iaitu kluster Putra 18 telah dikesan. Sehingga kini 103 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 41 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 4 kes kematian berkaitan COVID-19 pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 322 kes, iaitu bersamaan dengan 0.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes kematian hari ini adalah seperti berikut, iaitu 2 kes dari negeri Perak dan 2 kes dari negeri Sabah. Kes kematian 319 iaitu kes nombor 25,714. Seorang perempuan dari negeri Perak, warga negara berusia 80 tahun, mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi, dislipidemia dan juga rheumatoid arthritis. Beliau meninggal di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Kes kematian 320 iaitu kes nombor 45,075, seorang perempuan warga negara dari negeri Perak berusia 76 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit strok dan beliau meninggal di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Kes kematian 321 iaitu kes nombor 49,018, seorang lelaki warga negara dari Sabah. Beliau tiada latar belakang penyakit, sebarang penyakit. Beliau meninggal di Hospital Duchess of Kent. Kes terakhir ialah kes kematian 322, iaitu kes kematian nombor 49,017, seorang perempuan bukan warga negara dari Sabah. Beliau berusia 62 tahun, mempunyai penyakit strok dan beliau meninggal di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Kementerian Kesihatan mengucapkan tahziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 8 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini. Kluster yang pertama ialah kluster Sabaru. Kluster baru ini melibatkan daerah Lahad Datu dan negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-33,940 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 3 November 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Lahad Datu. Saringan komuniti di kawasan setempat telah mengesan sebanyak 87 lagi kes positif COVID-19 dalam kluster ini. Kes-kes tersebut telah dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di Sepagaya. Sehingga 18 November 2020 jam 12 tengah hari, sejumlah 1,627 individu telah disaring, di mana 88 kes dikesan positif termasuk 70 kes baru pada hari ini. 22 individu dikesan negatif dan 1,517 individu masih menunggu keputusan. Kluster kedua ialah kluster Tomher. Kluster baru ini melibatkan daerah Ranau di negeri Sabah. Kes-kes bagi kluster ini merupakan pekerja buruh binaan yang telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan kumpulan berisiko tinggi sejak 9 November 2020. Kesemua kes tersebut telah dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di Dewan Kompleks Sukan Ranau. Sehingga 18 November 2020, sejumlah 276 individu telah disaring, di mana 20 kes dikesan positif termasuk 12 kes baru pada hari ini. 6 individu adalah dikesan negatif dan 250 individu masih menunggu keputusan. Kluster ketiga adalah kluster Garden. Kluster baru ini melibatkan daerah Tawau di negeri Sabah.
Kes indeks by kluster ini iaitu kes ke 38,689 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 7 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 10 lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Tawau. Sehingga 18 November 2020, sejumlah 35 individu telah pun disaring, di mana 11 kes dikesan positif termasuk 3 kes baru pada hari ini dan 24 individu dikesan negatif. Kluster keempat ialah kluster Putra 18. Kluster baru ini melibatkan wilayah Persekutuan Putrajaya serta daerah Petaling dan Sepang di negeri Selangor. Kes indeks by kluster ini iaitu kes ke 48,520 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 14 November 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 6 kes lagi positif COVID-19. Sehingga 18 November 2020, sejumlah 52 individu telah pun disaring, di mana 7 kes dikesan positif COVID-19, iaitu termasuk 3 kes baru dan 45 individu masih menunggu keputusan. Kluster kelima ialah kluster murni. Kluster baru ini melibatkan daerah Ceras dan Kepong di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta daerah Petaling di negeri Selangor. Kes indeks by kluster ini iaitu kes ke 46,773 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 15 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 6 kes positif COVID-19. Kesemua telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Sehingga 18 November 2020, sejumlah 17 individu telah pun disaring, di mana 7 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 5 kes baru pada hari ini. 8 individu dikesan negatif dan 2 individu masih menunggu keputusan. Kluster ke-6 ialah kluster Seri Pasir. Kluster baru ini melibatkan daerah Timur Laut di negeri Pulau Pinang. Kes indeks by kluster ini iaitu kes ke 47,348 telah dikenal pasti positif hasil saringan individu bergejala pada 11 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 10 lagi kes positif. Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Pulau Pinang. Sehingga 18 November 2020, sejumlah 24 individu telah disaring, di mana 11 kes dikesan positif, iaitu termasuk 4 kes baru pada hari ini dan 13 individu masih menunggu keputusan. Kluster ketujuh ialah kluster Besi Demak. Kluster baru ini melibatkan daerah Kuching di negeri Sarawak. Kes indeks by kluster ini iaitu kes ke 47,382 telah dikenal pasti positif hasil saringan individu bergejala pada 15 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 4 lagi kes positif dan kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak. Sehingga 18 November 2020, sejumlah 237 individu telah disaring, di mana 5 kes dikesan positif termasuk 3 kes baru pada hari ini, 220 individu dikesan negatif dan 12 individu masih menunggu keputusan. Kluster terakhir ialah kluster Parit Kasan. Kluster baru ini melibatkan daerah Tangkap Johor dan daerah Melaka Tengah Melaka. Kes indeks by kluster ini iaitu kes ke 47,391 telah dikenal pasti positif hasil saringan individu bergejala pada 13 November 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Encik Besar Haji Kalsum, Johor. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 10 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 18 November 2020, sejumlah 105 individu telah dikesan, di mana 11 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 1 kes baru pada hari ini, 70 individu dikesan negatif dan 24 individu masih menunggu keputusan. Pada peringkat awal gelombang ketiga pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan Malaysia hanya menggunakan Hospital Sungai Buloh dan Hospital Kuala Lumpur sebagai hospital perawatan COVID-19. Manakala Pusat Kawalan Kusta Negara dijadikan pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah bagi pesakit kategori 1 dan 2 di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya. Namun begitu, peningkatan jumlah pesakit COVID-19 di kawasan ini telah mengakibatkan hospital-hospital tersebut mencatatkan kadar penggunaan katil yang tinggi. Justru sebagai langkah kesiapsiagaan lanjut bagi menampung kemasukan pesakit susulan lonjakan kes positif COVID-19 di negeri-negeri di Lembah Kelang, Kementerian Kesihatan telah mengambil langkah-langkah seperti berikut.
Yang pertama, menambah jumlah katil rawatan COVID-19 yang sedia ada di Hospital Sungai Buloh, iaitu ditingkatkan kepada 630 buah katil. Yang kedua, menambah baik, iaitu menambah jumlah katil rawatan COVID-19 sedia ada di Hospital Kuala Lumpur ditingkatkan kepada 831 buah katil. Yang ketiga, menukar status hospital rehabilitasi ceras kepada hospital hybrid COVID-19 dengan 230 katil untuk pesakit COVID-19. Yang keempat, membuka semula 8 blok Institut Latihan Kementerian Kesihatan di Sungai Buloh sebagai pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah dengan kapasiti 2,400 buah katil. Dan yang kelima, meneruskan penggunaan Pusat Kawalan Kusta Negara sebagai pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah dengan kapasiti semasa iaitu 648 buah katil. Oleh itu, sehingga 18 November 2020, jumlah katil bagi negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya telah ditingkatkan hampir 14 kali ganda, iaitu daripada 345 katil pada 1 Oktober 2020 kepada 4,739 katil terkini. Perancangan strategik bagi meningkatkan jumlah katil ini melibatkan 6 buah fasilitis, iaitu Hospital Kuala Lumpur, Hospital Sungai Buloh, Hospital Rehab Ceras, Pusat Kawalan Kusta Negara, Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan. Di 2 buah negeri, iaitu serta kerjasama pelbagai agensi, iaitu Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Usaha sama ini memerlukan koordinasi dan komunikasi yang jitu di antara pelbagai agensi. Kementerian Kesihatan mengucapkan syabas dan terima kasih atas segala bantuan dan kerjasama rapat yang diberikan. Bagi melancarkan tabik urus dan pengoperasian operasi ke semua hospital dan PKRC di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Kementerian Kesihatan dengan bantuan Majlis Keselamatan Negara telah menubuhkan Pusat Kawalan Bersepadu COVID-19 Wilayah Tengah atau Central Region COVID-19 Unified Command Center yang akan diketuai oleh Pengarah Kesihatan Negeri Selangor, iaitu Yang Berbahagia Datuk Indra Dr. Syahri bin Nagiman dan dibantu oleh Dr. Sarah binti Sheikh Abdul Karim, iaitu pakar kecemasan daripada Hospital Sungai Buloh sebagai timbalan beliau. Diharap kerjasama padu Kementerian Kesihatan dan pelbagai agensi lain serta penubuhan Central Region COVID-19 Unified Command Center ini mampu melancarkan pengurusan wabak COVID-19 di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya. Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Elakkan 3S, iaitu elak kawasan yang sesak, elak kawasan yang sempit dan elak sembang dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat pelitup muka di tempat awam atau jika bergejala. Dan amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman atau bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalaman. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan aktiviti kunjung-mengunjung. Lakukanlah aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru. Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan, orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia.
Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan iaitu kes harian COVID-19 dan ramalan kes COVID-19 daripada 1 Oktober sehingga 30 November 2020. Semalam kes harian adalah 1,210 kes, iaitu kurang daripada ramalan ataupun unjuran R0 1.1 yang dijangkakan kita mendapat 1,322 dan lebih pada ramalan ataupun unjuran R0 0.9 iaitu lebih pada 945 kes. Jadi pada hari ini kita mencatatkan 660 kes. Dan ini adalah jauh lebih rendah pada unjuran 0.9. Jadi kita harapkan kita dapat kekalkan iaitu kurang daripada 0.9 dan kita berhasrat untuk mempertingkatkan lagi kawalan aktiviti kesihatan awam untuk menurunkan keboleh jangkitan ataupun kadar keboleh jangkitan kurang pada 0.5. Seterusnya laporan pengembara dan pemastautin tetap yang dikesan positif COVID-19 dan juga pulang pada luar negara dari 3 April hingga 18 November 2020 adalah sejumlah 1,278 kes. Pada hari ini ada pertambahan 4 kes import iaitu 2 kes pulang dari negara Turki dan masing-masing 1 kes dari Arab Saudi dan negara India. Juga dimaklumkan setakat 18 November 2020 sejumlah 315 kluster telah dilaporkan dan 148 kluster telah pun tamat tempoh pemantauan dan pengawasan untuk 28 hari termasuk 3 kluster pada hari ini iaitu kluster Kencana melibatkan 26 kes kesemuanya warga negara dan tiada kematian. Kluster yang kedua ialah kluster Bas Sintok melibatkan 50 kes di Universiti Utara Malaysia di Kedah dan tiada kes kematian. Dan kluster yang ketiga yang telah ditamatkan tempoh pengawasan adalah kluster Seri Anggerik di Ulu Selangor, Kuala Selangor dan melibatkan 24 kes warga negara dan tiada kes kematian. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 18 November 2020 adalah sejumlah 167 kluster dan termasuk 8 kluster baru yang telah dilaporkan hari ini. Daripada 167 kluster aktif, 39 kluster ada pertambahan kes pada hari ini dan 128 kluster tiada pertambahan kes. Dan kita mulakan dengan kluster yang pertama ialah kluster Pusat Tahanan Sementara Tawau. Ada pertambahan 135 kes menjadikan jumlah kes 747. Individu yang disaring setakat ini ialah 2,613. Kluster baru yang kedua ialah kluster baru Sabaru iaitu di Lahad Datu Sabah ada pertambahan 70 kes menjadikan jumlah kes 88, individu disaring ialah 1,627. Kluster ketiga ialah kluster Teratai ada pertambahan 18 kes menjadikan jumlah kes 388, individu disaring setakat ini ialah 602. Kluster seterusnya ialah kluster Hentian ada pertambahan 16 kes menjadikan jumlah kes 831, jumlah yang disaring 7,919. Kluster Cergas ada pertambahan 15 kes, jumlah kes ialah 1,251 dan individu disaring ialah 4,739. Kluster Kaya masih ada pertambahan 13 kes, jumlah kes ialah 833, jumlah yang disaring ialah 3,972. Kluster GK Tawau di Sawau Sabah ada pertambahan 12 kes, jumlah kes ialah 76, yang disaring ialah 168. Kluster baru Tom Her di Ranau Sabah ada pertambahan 12 kes, jumlah kes ialah 20, individu disaring 276. Kluster Buntar masih ada pertambahan 11 kes menjadikan jumlah kes 135, individu disaring setakat ini ialah 2,087. Kluster Tembok masih ada pertambahan 9 kes menjadikan jumlah kes adalah 1,972. Individu yang disaring setakat ini adalah 9,433. Seterusnya kluster Perigi di Kelang dan Kuala Langat Selangor ada pertambahan 9 kes menjadikan jumlah kes 285. Individu disaring setakat ini adalah 867.
Kluster Tabak Bena, Daman Lela ada pertambahan 8 kes, menjadikan jumlah kes setakat ini ialah 1,346. Individu disaring ialah 3,128. Kluster Ria 30 di Tuaran Sabah ada pertambahan 7 kes, jumlah kes ialah 152, yang disaring ialah 2,139. Kluster penjara Seberang Perai masih ada pertambahan 6 kes, jumlah kes 577. Individu disaring 3,254. Kluster Lengkok ada pertambahan 5 kes, jumlah kes 281, yang disaring 1,456. Kluster Mesra di Sandakan Sabah ada pertambahan 5 kes, jumlah kes 192, yang disaring 1,124. Kluster Murni iaitu kluster baru ada pertambahan 5 kes, menjadikan jumlah kes 7, jumlah yang disaring 17. Kluster Rumah Merah di Kota Kinabalu, Sabah ada pertambahan 4 kes, menjadikan jumlah kes 429, yang disaring adalah 1,797. Kluster Berendam di Melaka ada pertambahan 4 kes, jumlah kes 41, yang disaring ialah 2,404. Kluster Matabai ada pertambahan 4 kes, jumlah kes 28, jumlah yang disaring adalah 333. Kluster Seri Pasir iaitu kluster baru di Timur Laut Pulau Pinang ada pertambahan 4 kes, jumlah kes 11, yang disaring adalah 24. Kluster Sagu King di Labuan ada pertambahan 3 kes, jumlah kes adalah 397, yang disaring adalah 3,539. Kluster usaha masih ada pertambahan 3 kes, jumlah kes ialah 286, yang disaring 651. Kluster Bayan masih ada pertambahan 3 kes, jumlah kes 156, yang disaring untuk kluster Bayan setakat ini ialah 3,412. Kluster Pematang iaitu ada pertambahan 3 kes, menjadikan jumlah kes 83, yang disaring 1,930. Seterusnya ialah kluster Bah Medan ada pertambahan 3 kes, jumlah kes 52, yang disaring 504. Kluster Garden ada pertambahan 3 kes, jumlah kes 11, yang disaring 35. Kluster baru kluster Putra 18 ada pertambahan 3 kes, menjadikan jumlah kes 7, yang disaring ialah 52. Kluster baru Besi Demak di Kuching Sarawak ada pertambahan 3 kes, jumlah kes 5, yang disaring 237. Kluster Titian di Labuan ada pertambahan 2 kes, menjadikan jumlah kes 67, yang disaring 530. Kluster Jambatan B ada pertambahan 2 kes dan yang jumlah yang disaring ialah 203, jumlah kes ialah 64. Kluster Taman Bunga ada pertambahan 2 kes, jumlah kes 61, yang disaring 1,452. Kluster Atila di Sabah ada pertambahan 2 kes, jumlah kes 42, yang disaring 317. Kluster Jeri di Johor ada pertambahan 2 kes, jumlah kes 37, yang disaring setakat ini ialah 1,099. Kluster Mengketil iaitu ada pertambahan 2 kes, jumlah kes 26, yang disaring 341. Kluster Penjara Sandakan ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 560, dan yang disaring 1,742. Kluster Intan masih ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 167, yang disaring 1,906. Kluster Mampulut di Sabah ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 96, yang disaring 732. Kluster Tanah Merah masih ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah kes 84, yang disaring 160. Dan kluster yang lain ada pertambahan 1 kes, iaitu masing-masing ialah kluster Jenih, Kedak Keladi, kluster Sutra, kluster Seri Terapi, kluster Plaza, kluster Parit Kasan, dan kluster Kejora. Dan kluster yang lain tiada pertambahan kes. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian 61 makmal COVID-19 di seluruh negara yang menjalankan ujian RT-PCR pada 17 November 2020 adalah sejumlah 59,435 ujian. Semalam kita berjaya menjalankan 28,301 ujian, iaitu bersamaan dengan 48%. Dimaklumkan juga laporan kapasiti harian 3 makmal COVID-19 di negeri Sabah yang menjalankan ujian RT-PCR pada 17 November adalah sejumlah 2,700 ujian. Semalam ketiga-tiga makmal di negeri Sabah berjaya menjalankan 3,202 ujian RT-PCR, iaitu bersamaan dengan 119%. Dimaklumkan juga jumlah komuniti sampel yang dihantar ke Semenanjung dari negeri Sabah untuk ujian RT-PCR setakat 17 November 2020 adalah sejumlah 51,515 ujian.
Juga dimaklumkan jumlah ujian kumulatif RTK antigen untuk seluruh negara setakat 17 November adalah 465,944 ujian. Daripada jumlah tersebut, 8,704 ujian adalah positif COVID-19 bersamaan dengan 1.9%. Juga dimaklumkan jumlah kumulatif ujian RTK antigen di negeri Sabah saja setakat 17 November 2020 adalah sejumlah 160,218 ujian. Daripada jumlah tersebut, 7,581 ujian adalah positif COVID-19 bersama dengan 4.7%. Dan semalam sahaja 3,148 ujian telah dijalankan di negeri Sabah dan kes positif adalah 91 iaitu bersama dengan 2.9%. Jadi pada hari ini dapat kita simpulkan iaitu 660 kes positif COVID-19 telah dilaporkan dengan 8 kluster baru dan 3 kluster telah pun ditamatkan pengawasan untuk tempoh 28 hari serta 4 kes kematian pada hari ini. Jadi saya buka kepada sebarang soalan dan pertanyaan, dipersilakan. UNICEF dan WHO sebelum ini minta supaya tindakan kecemasan diambil untuk mengelakkan epidemik penyakit polio dan demam campak. Berkaitan penularan COVID mengganggu program pelalian di negara-negara. So bagaimana dengan program pelalian di negara ini bagi kedua-dua penyakit itu, terutama di kawasan yang mencatatkan kes tertinggi seperti di Sabah? Okey, terima kasih ke atas soalan tersebut, soalan penting ya. Jadi kita lihat sejak negara Filipina melaporkan wabak polio pada bulan September 2019, tindakan bagi mengesan kes polio telah dipertingkatkan di seluruh negara termasuk di negeri Sabah. Hasil peningkatan pengesanan kes tersebut, kes-kes polio di Sabah dikesan yang sehingga kini mencatatkan sebanyak 4 kes polio yang telah disahkan di makmal. Jadi kempen imunisasi polio Sabah telah bermula pada 27 November 2019 dan sehingga 16 November 2020 seramai 820,135 orang kanak-kanak berumur bawah 13 tahun di seluruh Sabah tidak mengira warga negara telah diberikan 2 dos vaksin polio bivalent. Manakala 737,936 orang kanak-kanak berumur bawah 13 tahun telah menerima 2 dos vaksin oral polio monovalent di seluruh Sabah. Dan kempen imunisasi polio Labuan pula telah mula dijalankan pada 11 Jun 2020 dan sehingga 16 November 2020 seramai 24,297 orang kanak-kanak berumur bawah 13 tahun di wilayah Persekutuan Labuan telah diberikan 2 dos vaksin oral polio bivalent. Jadi kita lihat ini amanah penting dan saya sendiri telah turun padang ke negeri Sabah iaitu di Kota Kinabalu ketika kita menjalankan kempen imunisasi di Pulau Gaya contohnya. Dan kita memberikan vaksinasi kepada semua iaitu warga negara dan juga bukan warga negara untuk mengelakkan jangkitan polio di kalangan kanak-kanak di negeri Sabah. Dan impak positif dapat dilihat dengan pelaksanaan kempen imunisasi ini di mana kes terakhir disahkan polio telah dilaporkan pada 10 Mac 2020 dan pengesanan kes polio diteruskan melalui program surveillance acute flaccid paralysis dan sehingga 12 November 2020 sebanyak 115 kes acute flaccid paralysis yang dikesan di seluruh negara telah disahkan bukan polio. Jadi pemberian suntikan vaksin polio sebanyak 4 dos di bawah program imunisasi kebangsaan untuk kanak-kanak yang diberikan pada umur 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan dan 18 bulan diteruskan di fasilitis Kementerian Kesihatan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dengan mengamalkan SOP yang ketat, mengambil kira kepentingan imunisasi bagi bayi dan kanak-kanak dalam mencegah penyakit jangkit. Jadi walaupun kita berada dalam era ataupun keadaan PKP dan PKPB, jadi klinik-klinik kesihatan masih terus dibuka untuk kempen-kempen imunisasi. Jadi Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai terus membawa anak-anak mereka ke klinik kesihatan untuk menjalankan ataupun mendapatkan imunisasi.
Walau bagaimanapun sehingga 22 Jun 2020 liputan imunisasi bagi suntikan polio yang diberikan secara vaksin kombinasi 5 serangkai adalah 95.6% berbanding dengan 98.4% bagi tempoh yang sama tahun 2019. Jadi apa yang kita harapkan ialah ibu bapa terus boleh membawa anak-anak mereka ke klinik kesihatan untuk mendapatkan imunisasi. Ini adalah amat penting untuk kita mencegah penyakit yang menjangkit. Tuan Tan Sri, Haris Muhammad dari Malaysia Kini. Soalan pertama saya, dalam beberapa hari sebelum ini kita lihat ada sudden large increase, peningkatan yang tinggi kes-kes pada kluster-kluster yang diketahui seperti kluster hentian, tembok dan penjara sandakan. Adakah ini semua dari ujian yang baru dilakukan ataupun sampel-sampel yang telah diambil sebelum ini yang tertunggak? Dan bila tarikh terakhir sampel-sampel ini diambil untuk kluster-kluster, 3 kluster ini? Yang kedua, kilang pembuatan telah meletakkan pekerja-pekerjanya yang dikuarantin di sebuah hotel di Sri Kembangan. Jadi adakah ini suatu yang di recommended by KKM, dan boleh tak kita confirmkan sama ada terdapat kes positif sebab ada kekhawatiran masyarakat sekitar. Dan ada berita terbaru hari ini, baru sebentar tadi tiba, yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan untuk mengisytihar darurat ke atas kawasan Parlimen Batu Sapi bagi membendung penularan COVID, iaitu dengan supaya tidak ada pilihan raya diadakanlah. Adakah ini memberi sedikit kelegaan kepada KKM? Terima kasih. Terima kasih. Jadi soalan pertama iaitu mengenai beberapa kluster yang kita lihat ada peningkatan kes sejak kebelakangan ini. Jadi memang betul kalau kita lihat virus COVID-19 sudah ada dalam masyarakat kita. Jadi apa yang kita perlu laksanakan ialah saringan. Iaitu hari ini kalau kita lihat kita menjalankan saringan AILI, saringan SARI, saringan sebelum pembedahan dan juga banyak saringan dalam komuniti. Dan yang kes yang kita kesan contohnya di kes Daman Lelah ialah daripada satu saringan, iaitu apabila seorang pekerja warga asing telah ditahan polis, dan apabila kita saring, iaitu sebelum masuk ke IPD ataupun lokap polis, kita akan menjalankan saringan. Dan saringan itu positif. Bila positif, kita akan juga menjalankan pengesanan aktif di mana pekerja asing bekerja dan sebagainya. Jadi saringan sentiasa kita jalankan, iaitu terutamanya di Lembah Kelang dan juga negeri-negeri di Lembah Kelang yang di mana kita menjalankan saringan untuk pekerja tapak bina dan juga untuk pekerja keselamatan. Jadi saringan kita dijalankan secara berkala dan kita dapati kes-kes yang kita kenal pasti positif. Dan sekarang kebimbangan kita tahu di Lembah Kelang ni kepadatan penduduk amatlah tinggi, dan kedua ialah pergerakan penduduk juga. Jadi sekarang ni kita telah kenal pasti iaitu penularan COVID-19 di kalangan pekerja warga asing. Jadi sekarang ni kita pertingkatkan lagi saringan kita di tapak-tapak bina dan juga di kilang-kilang dan sebagainya. Kita mohon iaitu majikan-majikan untuk memberi kerjasama untuk menjalankan saringan juga. Jadi mungkin dengan menjalankan saringan kita dapat mengesan kes-kes yang positif. Dan kita lihat pertambahan kes iaitu penjara tembok ada pertambahan, tetapi kes-kes ini adalah second sampling, iaitu ujian kedua. Selepas kita kuarantinkan mereka, kita akan menjalankan ujian kedua dan didapati positif. Dan yang didapati positif akan dimasukkan hospital, yang di negatif kita akan lepaskan. Dan juga penjara sandakan, kita juga ada meningkatkan saringan, iaitu apabila kita melihat kepada saringan kepada blok baru ataupun kalau kita pindahkan, iaitu orang yang kena tahan ke satu tempat yang baru, kita akan menjalankan saringan. Jadi inilah menjadi satu SOP yang baru. Apabila kita pindahkan, sama ada orang kena tahan masuk kepada tempat yang baru ataupun kita pindahkan ataupun kita bebaskan, kita akan menjalankan saringan. Jadi ini adalah kaedah-kaedah yang telah kita lihat pada SOP untuk kita mempertingkatkan aktiviti kawalan dan pencegahan di dalam komuniti kita.
Dan juga di kluster hentian, masih kita melihat kepada PKPD di kawasan tersebut dan tindakan pengesanan aktif sedang giat dijalankan. Jadi aktiviti-aktiviti apabila kita jalankan pengesanan dan juga ujian, mungkin kes-kes akan bertambah. Tapi apa yang pasti ialah kalau kita dapat kenal pasti kluster tersebut dan kita dapat menjalankan aktiviti pengesanan, insya-Allah kita boleh kawal. Contohnya dari tapak bina, contohnya kalau di kawasan tapak bina kita bekerjasama dengan majikan, kita kenal pasti pekerja-pekerja tersebut dan kita menjalankan saringan. Dan apabila kita jalankan saringan, kes akan meningkat sebagaimana kita lihat di saringan yang kita jalankan di penjara. Jadi kes akan melonjak tetapi tidak berkekalan, mungkin sebab saringan tersebut. Jadi kita lihat pada 24 Oktober, 26 Oktober dan juga 6 November, apabila kita mempertingkatkan saringan di penjara, jadi kes melonjak seolah-olah telah tidak terkawal. Tetapi itulah aktiviti saringan kita. Jadi kita lihat semalam di kluster Daman Lela contohnya, kita menjalankan saringan, jadi kita menapasti kes-kes yang positif dan juga kes yang positif telah dimasukkan ke hospital, tetapi yang negatif tetapi terdedah dengan kes yang positif, kita kuarantinkan mereka. Jadi inilah cara kita untuk mengawal penularan COVID-19 dalam negara kita. Soalan kedua ialah mengenai hotel yang kita menggunakan pakai hotel. Jadi perkara ini bukan perkara yang baru. Jadi kalau kita lihat mereka yang kembali dari luar negara pun kita akan menjalankan saringan, iaitu di KLIA, saringan hari pertama dan juga hari ke-13. Tetapi kita akan tempatkan mereka secara wajib, iaitu di hotel-hotel di Lembah Kelang ni. Jadi kita kena pasti hotel. Apa yang pasti ialah kes tu negatif, baru kita tempatkan di hotel. Tapi kita kena pastikan mereka dikuarantinkan untuk tempoh 14 hari. Tetapi kalau mereka ada gejala semasa dikuarantinkan, jadi kita akan menjalankan ujian dan kalau positif kita akan asingkan mereka, kita masukkan ke ward. Tetapi kalau negatif kita akan kuarantin untuk tempoh 14 hari. Hari ke-13 kita akan menjalankan saringan pula. Kalau negatif baru hari ke-14 kita akan lepaskan mereka. Jadi ini bukan perkara yang baru. Tetapi mungkin mungkin ramai yang sangka perkara ini perkara yang baru, tapi telah kita laksanakan untuk mereka yang pulang dari luar negara. Jadi ini di kalangan pekerja. Jadi banyak majikan contohnya mereka menggunakan rumah kongsi di tapak pembinaan. Jadi itu tak sesuai untuk kita menggunakan tapak pembinaan untuk kuarantin. Jadi ada majikan yang menggunakan iaitu hotel-hotel di sekeliling di kawasan tersebut untuk digunakan pakai sebagai tempat kuarantin. Dan yang seterusnya ialah perkara iaitu pilihan raya. Memang Kementerian Kesihatan daripada awal lagi kalau amat bimbang kalau ada pilihan raya ya sama ada PRK, PRN ataupun PRU. Jadi syor Kementerian Kesihatan dari dulu lagi kalau boleh elakkan pilihan raya. Jadi inilah pendapat daripada Kementerian Kesihatan dan juga selepas PRN Sabah contohnya kita lihat peningkatan kes dan juga isu-isu yang timbul, jadi meningkatkan lagi usaha kita untuk membendung penularan COVID-19. Jadi kalau boleh amat penting ialah untuk kita mencegah daripada satu lagi pilihan raya supaya kita dapat mencegah penularan COVID-19 dalam negara kita. Okey, kalau tak ada lagi soalan, sekali lagi saya ingin peringatkan diri saya sendiri dan untuk orang ramai supaya patuh kepada SOP. Kalau kita tidak ada apa-apa urusan penting di luar, pastikan kita duduk di rumah. Kita kena jaga kita jaga keluarga kita jaga masyarakat dan negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.